Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadiahkan pahala Al-Fatihah, pahala bacaan Al-Fatihah kepada roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala para anbiya, segala para masyayikh, khasnya kepada pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah ta'ala. Di mana kita sampai pada kitab beliau pada muka surat 179 ya, bagi kitab yang Jawi, dan kitab yang terjemahan Rumi 300, muka surat 349. Kitab Jawi 179 pada baris yang bawah sekali, dua baris yang bawah sekali. Kata Syekh, wa qala alaihi salam, al-iyadatu fuwaqu naqatin. Dan sabda Nabi alaihi salam, al-iyadatu fuwaqu naqatin, yang bermaksud apa? Al-iyadah. Al-iyadah artinya apa? Masa kita nak menziarah. Ini ziarah ni kita kepada orang sakit. Jadi kita masih lagi dalam bab pada menyatakan tentang kelebihan menziarah orang sakit. Itu bab yang ke-36 ni. Ya, kita masih lagi dalam bab yang ke-36 menyatakan tentang kelebihan menziarahi orang yang sakit. Ya. Jadi berapa lama masa kita nak ziarah orang sakit tu? Ini yang dinyatakan dalam hadis ini, menerangkan kadar masa yang sesuai untuk kita menziarahi seseorang yang sedang dalam rawatan. Khasnya kalau kita pergi hospital, ya, mungkin kalau kita pergi ke rumah dia ke, waktu dia dirawat di rumahnya, ya. Jadi berapa lama masa? Adakah kita nak pergi masa tu satu hari suntuk, sepagi, sepetang, ya, panjang hari kita nak duduk dekat tempat orang sakit tu? Tidak, ya. Jadi Nabi SAW menyatakan apa? Sabda Nabi, al-iyadatu fuwaqu naqatin. Masa ziarah orang sakit itu kadar masa barang yang antara 2 kali perah susu unta. Ya? Mana kadar masa kita nak menziarahi orang sakit tu ibaratnya kadar masa memerah susu unta, ya. 2 kali perahan susu unta. Maksudnya 2 kali perahan tu apa? Perahan yang pertama kita dah perah susu unta tu, dah habis, dah dapat mungkin satu balang gamaknya, ya. Kemudian susu tu habis, ya. Nak tunggu daripada badan dia tu pula dia keturun susu tu dekat pundi susu dia tu, barulah ada susu untuk perahan. Jadi kadar masa kita nak menunggu perahan yang kedua tu mungkin dalam kadar
setengah jam ke, ataupun mungkin 1 jam ke, ya. Nak tunggu susu tu jatuh ke puting susu tu, itulah kadar antara 2 perahan tu. Itulah waktu yang kadar masa yang sesuai untuk kita menziarahi orang yang sakit, ya. Jadi maksudnya mungkin dalam sejam, ya, ataupun sekurang-kurangnya setengah jam, ya. Janganlah pergi sekejap tunjuk muka terus kita pergi terus balik, ya. Kurang-kurang kita tanya khabar, apa khabar, bagaimana hal keadaan, bila gamaknya ada apa boleh sembuh, ya. Kita tanya hal keadaan dia, mungkin apa yang kita boleh bantu, ya, dalam urusan dia pada ahli keluarga dia. Jadi itu maksud kita menziarahi orang sakit ni, supaya kita dapat meringankan bebanan yang ditanggungnya, ya. Sekurang-kurangnya bebanan perasaan dia menanggung kesakitan tu dapat dilegakan bila dia nampak, oh masih ada juga rakan-rakan aku, saudara-saudara mara aku yang mengambil berat atas hal keadaan diri aku ni, ya. Jadi kerana bahawasanya unta itu diperah akan dia, kemudian ditinggalkan dia pada masa yang sedikit. Jadi biasanya orang perah unta tu, lepas dah habis perah tu, bila dah habis susu unta tu, ditinggalkan seketika, ya. Dan menyusu akan dia oleh anaknya supaya turun susunya, ya. Kemudian dibagi pula kepada anak unta itu supaya sedut, ya, sedut susu unta tu, maka diperahkan dia pula. Kemudian baru diperah semula. Sebab apa? Sedutan daripada anak unta tadi tu disedut, ditarik daripada apa, saluran-saluran susu tu nak sampai ke putingnya tadi, ya. Jadi begitulah kadarnya, keadaan lebih kurang setengah jam ke sejam, ya, ataupun sejam setengah, begitulah. Jangan sampai 4 jam, 5 jam kita duduk dekat tempat orang yang sedang sakit. Dan pada riwayat Dailami daripada Jabir, bermula yang afdal pada ziarah orang sakit itu bersegera bangkit daripadanya, ya. Jadi yang sebaik-baiknya, yang seafdal-afdalnya, bila kita dah ziarah orang yang sakit tu, janganlah kita duduk terlalu lama, segera bangkit daripadanya. Dalam kadar masa yang mana? Tadilah macam Nabi SAW menyatakan, al-iyadatu fuwaqu naqatin. Kadar masa ziarah orang sakit itu adalah kadar masa barang yang antara 2 kali perahan susu unta, ya. Kerana apa? Kerana apa? Bahawasanya terkadang jadi musyaqqah atasnya. Kenapa kita kena bersegera bangkit daripada menziarahi orang sakit tadi tu? Kerana takut menjadi kesukaran ke atas orang yang sakit tu nak melayan tetamu dia pula, ya. Takut menjadi musyaqqah atasnya, meraihkan bagi orang ziarah akan dia. Sedangkan dia sakit, macam mana dia nak raihkan orang yang datang ziarah ni, ya. Kalau dia sihat, mungkin dia boleh raihkan, buat suruh hidang kopi ke, keropok ke, ya, apa, siapkan makan tengah hari ke, ataupun siapkan tempat rehat. Ini dia sendiri sedang sakit, macam mana dia nak raihkan tamu dia. Jadi jangan kita bebankan fikiran dia. Mungkin dia sebagai orang yang dah biasa meraihkan tetamu, ya. Bila tetamu dia datang ziarah dia waktu dia sakit, dia kalau boleh dia nak raihkan juga. Jadi janganlah kita bebankan hal keadaan dia, ya, menyusahkan dia. Dah lah dia sakit, kita nak suruh dia raihkan kita pula, bagaimana, ya. Jadi musyaqqah atasnya. Jadi yang seafdal-afdalnya hendaklah kita segera bangkit daripadanya, kerana bahawasanya terkadang jadi musyaqqah, yakni menjadi kesukaran, keberatan, kepayahan atas orang yang sakit tadi itu, meraihkan bagi orang ziarah akan dia. Dan barangkali tiada baginya hajat melainkan orang yang membela akan dia dan orang yang berjinak-jinak ia dengan dia. Jadi mungkin juga dia sedang dirawat. Kadang-kadang macam orang yang dirawat di hospital, ya, ada jururawat yang merawat dia. Kadang-kadang jururawat tu dia nak cek darah dia, nak cek air, kadar ni air masuk dalam badan ke apa. Jadi kita pula duduk di situ lama, jadi mungkin akan menyukarkan urusan jururawat tadi tu, nak membela dia tu, nak merawat dia, hal keadaan dia tu. Mungkin kadang-kadang dia nak tukar apa pakaian ke, ya, ataupun dia nak pergi ke tandas ke.
Jadi berbagai-bagai keperluan pesakit tadi tu dalam perawatan orang yang merawatnya tadi. Jadi kita janganlah memberatkan keadaan tersebut dengan kita duduk lama bertandang, ya, menziarahi orang sakit tadi. Dan mungkin juga apa tadi? Ya. Barangkali tiada baginya hajat melainkan orang yang membela akan dia, yakni orang yang merawat akan dia, dan orang yang berjinak-jinak ia dengan dia, yakni mungkin anak-anak, cucu-cucu dia ke anak, ya, yang nak bermanja-manja dengan dia, ataupun mungkin isteri dia ke nak bermanja-manja dengan dia, ya, kita pula ada di situ menziarahi dia. Jadi tak dapat mereka nak menzahirkan kasih sayang mereka antara sesama keluarga, ya. Demikianlah tersebut di dalam Sirajul Munir. Yang demikian itulah sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min tamami iyadatil marid an yad'a ahadukum yadahu ala wajhihi aw ala yadihi falyas'alhu kaifa huwa, wa tamamu tahiyyatikum bainakumul musafahah. Dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan daripada kesempurnaan ziarah orang sakit, ya, wa min tamami iyadatil marid, yakni daripada perkara-perkara yang menyempurnakan ziarah kita ke atas orang yang sakit itu apa? An yad'a ahadukum, yakni hendaklah seseorang kamu itu, bahawa menghantar salah seorang kamu, an yad'a ahadukum yadahu ala wajhihi aw ala yadihi, hendaklah dia menghantar salah seorang kamu akan tangannya atas muka orang sakit itu. Ini dia letakkan tangan itu dekat muka dia, mungkin sapu ke, sapu kat pipi ke, apa khabar kamu, ya. Atau atas tangannya, yakni dia pegang tangannya, dia gosok, tanya apa khabar, hal keadaan, kita bagi dia apa, dia rasa lega, ya. Ya, bahawa menghantar salah seorang kamu akan tangannya atas muka orang sakit itu. Ya, jangan tutup muka dia pula sampai dia nak menapis, tak boleh, ya. Mana kita letak sapu, muka dia usap, wajah dia tu, tanya bagaimana hal keadaan, ya. Atau atas tangannya, maka bertanya ia akan dia, nampak? Bertanya dia akan dia, maksudnya kita biarlah dia boleh bercakap, jangan kita sapu tutup muka dia sampai mulut nak cakap, tak boleh, nak tanya dia macam mana, ya. Ya, maka bertanya ia akan dia, betapa halnya, ini hal keadaan kamu macam mana, ya. Bila agak-agak boleh keluar hospital, tanya macam mana, ubat dah makan ke, doktor kata macam mana, kita tanya, ya. Dan kesempurnaan tahiyah kamu antara kamu itu berjabat tangan, yakni kemudian daripada memberi salam tatkala berjumpanya. Ini antara perkara kebaikan yang kita dapat lakukan ketika mana kita menziarahi saudara kita yang sedang sakit itu, ialah kita dapat berjabat tangan, jadi kita salam, ya. Bila kita bersalam tadi tu, kita, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa, ya. Jadi orang yang bersalaman tu, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya, ya. Bagi orang Islam yang bersalaman tadi, apabila mereka berjabat tangan, yakni kemudian daripada memberi salam tatkala berjumpanya. Dan daripada Al-Baqir radhiyallahu anhu katanya, berjaga satu malam daripada sakit itu afdal daripada ibadat setahun, ya. Kadang-kadang kita ni disebabkan sesuatu kesakitan yang kita alami, ya. Mungkin kita satu malam tak dapat tidur. Contohnya macam saya pernah sakit gigi, ya. Sakit gigi itu menyebabkan berdenyut, kita nak tidur pun susah, ya. Mungkin ada orang yang pernah mengalami sakit yang lebih berat daripada saya gamanya, ya. Nak tidur pun susah, ya. Ataupun mungkin sakit dalam tubuh badan, ya. Tak dapat nak tidur, ataupun mungkin sakit kat kepala, pening kepala, tidur tak boleh, berdenyut-denyut, ya.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan segala kesakitan yang dialami oleh hamba-Nya tadi. Ya. Daripada riwayat Imam Al-Baqir radhiyallahu anhu katanya, berjaga satu malam daripada sakit itu afdal daripada ibadat setahun. Ya. Kerana apa? Dalam setahun kita ibadat tu kadang-kadang ada dirosakkan amal kita tu dengan riya atau ujub, ya, ataupun mungkin keikhlasan kita tu tidak sebaik-baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebaliknya bila seseorang tu sedang sakit, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gugurkan dosa-dosanya, ya, dan dengan sebab kesabarannya tadi Allah Taala akan berikan pahala kepadanya dan Allah Taala akan tingkatkan darjat untuknya, ya. Jadi di situ dimaksudkan bahawa tidak ada dia nak riak, dia nak sombong, dia nak ujub pada siapa pun, tak ada, ya. Jadi amalan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri, walaupun dia tak dapat melaksanakan, ya. Kalau seseorang tu macam dia dah biasa pergi solat ke masjid, ya, 5 waktu, ya, tiba-tiba satu hari tu dia sakit, demam, tak dapat pergi ke masjid, ya. Malaikat akan catat pahala tu macam dia pergi ke masjid tu juga. Ataupun seorang penuntut ilmu, dia pergi menuntut ilmu setiap hari, dia pergi kelas dia, ya, satu hari dia sakit, demam, tak dapat pergi kelas, tak dapat hadir majlis ilmu dia. Malaikat akan catatkan pahala seperti mana dia pergi menghadiri majlis ilmu tersebut, ya. Disebabkan sakitnya tadi. Jadi kalau dia pergi hadir majlis ilmu tu, mungkin kadang-kadang dia rosakkan dengan, kadang-kadang dia pergi belajar tu ada niat dia tu mungkin nak menunjuk-nunjuk ke orang ke. Jadi ada kadang-kadang kesalahan-kesalahan kecil tu mungkin ada. Dia tengah-tengah pergi tu kadang-kadang ada sakit hati dengan orang, ya, kadang-kadang terlintas pula, ada perempuan tak tutup aurat pula, terpandang pula, Allah kurang pula pahala, ya. Tiba-tiba bergaduh pula member dalam kelas, ya, macam-macam amalan kita tu mungkin akan dirosakkan oleh perkara-perkara tertentu. Tetapi kalau kita dalam keadaan sakit, Allah bagi pahala penuh, ya. Pahala penuh tu didapat. Tak ada pula dikira kesalahan dia, tiba-tiba jumpa member cakap perkara sia-sia hai dunia ke apa, dia tak dikira tu. Dikira macam seolah-olah dia pergi hadir majlis ilmu tu, maka dia memperoleh pahala penuh. Ataupun dia pergi ibadah 5 waktu sembahyang tu, dia pergi pahala penuh. Kalau tidak, kita hari-hari pergi sembahyang 5 waktu tu, kadang-kadang tengah jalan jumpa member sempat mengumpat hai orang kejap, lepas tu sambung terus pergi masjid, lepas tu pergi masjid sembah hai dunia kejap, lepas tu keluar masjid. Ya, kadang-kadang kita tak sedar, ya, amalan kita tu kita buat juga, tapi ada kekurangan pahala disebabkan kesalahan-kesalahan kecil, ya. Namun apabila kita sakit, Allah Ta'ala perintahkan malaikat catat pahala penuh, macam dia pergi masjid juga, ya. Ataupun dia penuntut ilmu, catat pahala penuh sebagaimana dia setiap hari dia menuntut ilmu, ya. Jadi kata Imam Al-Baqir tadi radhiyallahu anhu, katanya berjaga satu malam daripada sakit itu afdal daripada ibadat setahun. Ini dia menanggung kesakitan tadi tu, satu malam tadi tu, Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran pahala setahun, ya, lebih afdal lagi, ya. Sebab apa? Dalam setahun kita ibadat tu, ya, meskipun ada 365 hari, ya, maknanya setiap hari kita sembahyang 5 waktu lagi, ya, tetapi kadang-kadang mungkin ada kerosakan dalam amal-amal kita tu, ya, disebabkan dosa-dosa kecil yang mungkin kita tak ketahui, tak sedari, ya. Tetapi berjaga satu malam tadi tu, Allah Ta'ala kurniakan ganjaran pahala dengan sebab kesabaran kita menanggung keperitan, ya, dugaan, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bala musibah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sabar. Innallaha ma'as sabirin, ya, ganjaran untuk orang yang sabar tu ada di sisi Allah, ya. Allah akan beserta bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau Allah ada beserta dengan orang sabar, ya, ganjaran pahala pun tak ada ertinya lagi, ya. Sebab apa? Dah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri berserta dengan orang yang sakit tadi, orang yang sabar tadi, maka ganjaran pahala pun jadi kecil. Walaupun sebesar mana pahala Allah bagi pun,
dah jadi kecil dah. Sebab apa? Allah Maha Besar beserta, ya. Ini rahmat Allah Ta'ala itu sentiasa meliputi ke atas hamba-hambanya, khasnya hamba-hambanya yang dalam menghadapi dugaan, kesakitan, penyakit atau bala musibah, ya. Dan demam 2 malam. Jadi kalau demam 1 malam itu menyamai ibadah setahun, dan demam 2 malam menyamai ibadah 2 tahun. Allahu Akbar. Jadi kita nak demam 1 malam ke nak demam 2 malam? Ya, kalau boleh, ya, biarlah demam 3 malam. Sebab apa? 3 malam ganjaran pahala dia lagi besar. Dan demam 3 malam menyamai ibadah 70 tahun. Ya, bukan 3 malam pahala 3 tahun tak. Kalau demam 1 malam, pahala setahun. Pahala setahun ibadat penuh, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada sombong, ya. Tak ada culasnya. Pahala penuh Allah bagi dengan sebab demam 1 malam. Kalau demam 2 malam, tak boleh tidur dengan sebab demam 2 malam, pahala 2 tahun. Ya. Dan kalau demam 3 malam menyamai ibadah 70 tahun. Allahu Akbar. Jadi kalau kita menghadapi sakit demam tu, janganlah kita mengeluh, ya. Mana kita hendaklah bersabar dan menganggap ini adalah kurniaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi kita ganjaran pahala walaupun tak payah buat amal ibadah. Ya. Kerana seimbang, bahkan lebih afdal lagi. Ya. Kerana apabila kita sabar atas dugaan yang Allah timpakan kepada kita, itu adalah tanda-tanda kita redha dengan segala kehendak-kehendaknya, ya. Dan daripada Abi Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ia sakit kepala 1 malam menghapus ia akan tiap-tiap kejahatan yang lain daripada dosa besar. Ya. Sakit kepala 1 malam, 1 malam sakit kepala, pening kepala, ya, makan Panadol pun tak hilang sakit kepala lagi, ya. Sampai kalau boleh nak antuk kepala kat sini, kadang-kadang orang apa sakit apa, migraine, ya. Sakit kepala sampai tak boleh tidur. Kalau dia beriman, dia yakin dengan Allah, dia sabar atas sakit kepala tadi tu, Allah Ta'ala sebenarnya nak menghapuskan dosa-dosa dia, ya, kejahatan-kejahatan dia, ya. Kecuali dosa-dosa yang besar, itu hanya akan terhapus dengan istighfar taubat, ya. Jadi sakit kepala 1 malam menghapus ia akan tiap-tiap kejahatan yang lain daripada dosa besar. Ini segala dosa-dosa kecilnya itu Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan daripada catatan amal. Dan daripada Abi Ibrahim radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang sakit itu 4 perkara kelebihannya. Ada 4 kelebihan bagi orang yang sakit, ya. Sebelum ni kita dah baca tentang kelebihan menziarahi orang sakit. Ini kalau kita sendiri mengalami sakit itu, apakah kelebihannya? Yang pertama apa? Diangkatkan daripadanya akan qalam, yakni tiada disurat akan kejahatannya. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencatatkan kejahatan-kejahatannya. Sebabkan apa? Dia sakit tadi. Walaupun dia itu memang diketahui orang jahat, ya, ataupun dia ada niat cita-cita yang jahat, ya, ataupun ada perkataan-perkataannya yang jahat, tetapi dengan sebabkan dia sakit tadi, tertahan qalam untuk menulis kejahatannya. Subhanallah, ya. Sebab apa? Apabila seorang yang beriman, dia sakit tadi, Allah Ta'ala nak gugurkan dosa-dosa kecilnya tadi, digugurkan dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa tadi tertahan, tak, kalau ada dosa pun tertahan, tak boleh ditulis, ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan tahankan qalam tadi. Jadi itu yang pertama, diangkatkan daripadanya akan qalam, yakni tiada disurat akan kejahatannya. Yang kedua apa? Yang kedua, menyuruh Allah akan malaikat menyurat baginya akan kelebihan segala amal yang ada ia kerjakan dia pada ketika sihatnya. Yakni kalau dia waktu sihat tu dia banyak bersedekah, ya. Dia sihatnya tadi tu tiap-tiap tahun dia pergi haji, ataupun tiap-tiap bulan dia pergi umrah, ya, ataupun tiap-tiap hari dia baca Quran.
ataupun tiap-tiap hari dia berselawat, beristighfar, berzikir, atau ada amal-amal kebaikan yang dia mengajar orang, ya. Tapi tiba-tiba sakit pula lama, dia sebulan tak sembuh-sembuh, 2 bulan tak sembuh, sampai setahun. Pahala setahun tu penuh tu Allah akan kira macam dia buat amal yang sebagaimana waktu ketika mana dia sihat tadi, ya. Allah akan suratkan pahala penuh. Menyuruh Allah akan malaikat menyurat baginya akan kelebihan segala amal. Ini segalalah amal-amal dia. Kalau biasa waktu dia sihat tu selalu berdakwah, ya, selalu bersedekah, selalu pergi umrah, selalu buat kebaikan-kebaikan, ya. Maka waktu dia sakit tadi tu dia tertahan, tak dapat nak laksanakan amal tersebut. Allah akan perintahkan malaikat catat pahala macam waktu dia sihat dia buat amal tu juga, ya. Menyuruh Allah akan malaikat menyurat baginya akan kelebihan segala amal yang ada ia kerjakan dia pada ketika sihatnya. Nampak? Maka ditinggalkan dia pada ketika uzur, sakitnya, yang mana dia terpaksa meninggalkan amal-amal tersebut. Kalau biasa sebelum tu dia selalu bersedekah, tapi disebabkan uzurnya tadi dia tak dapat nak melakukan sedekah, ya, terpaksa ditinggalkan amalan sedekah tadi, ya, maka Allah akan catatkan pahala untuknya juga, ya. Maka ditinggalkan dia pada ketika uzur sakitnya, ketika mengikut sakitnya akan tiap-tiap anggota. Ketiga, ini yang ketiga apa? Ketiga kelebihan bagi orang yang sakit tadi apa? Mengikut sakitnya akan tiap-tiap anggota pada jasadnya, maka mengeluar ia akan dosanya daripada tiap-tiap anggotanya itu. Yang ni kalau mata tu Allah Ta'ala duga dengan penyakit ataupun sakit mata, ya, maka digugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Mungkin mata melihat kepada perkara-perkara maksiat, ya, mata melihat perkara-perkara yang haram, ya, ataupun mungkin telinganya itu sakit, ya. Maka mungkin telinganya tu ada mendengar perkara-perkara yang mengumpat ataupun perkara-perkara yang dosa, maka Allah gugurkan dosa-dosa telinga dia, ya. Ataupun mungkin mulut dia sakit ataupun tangan dia sakit. Begitulah setiap anggota-anggota yang sakit tadi tu Allah Subhanahu Wa Taala akan gugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuhnya tadi, ya. Ketiga, mengikut sakitnya akan tiap-tiap anggota pada jasadnya, maka mengeluar ia akan dosanya daripada tiap-tiap anggotanya itu. Jadi kalau dosa yang dilakukan oleh tangan tu pernah pukul orang, pernah menampar orang, pernah mencuri, ya, mengambil hak orang tanpa izin dan sebagainya, ya, maka kalau tangannya itu tiba-tiba Allah timpakan dengan kesakitan, ya, ataupun mungkin apa-apa kemalangan dialami oleh tangan itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya tadi. Keempat, jika mati ia dengan sakit itu, mati ia padahal diampunkan baginya, dan jika hidup ia, hidup padahal diampunkan baginya. Allahu Akbar. Itu kelebihan bagi orang yang beriman, ya. Kalau dia sihat, dia dapat buat amal. Kalau dia sakit pun dapat pahala amal, ya. Yang keempat apa tadi? Jika mati ia dengan keadaan sakit, mana dalam hal keadaan sakit tadi tu dia berbulan-bulan sakit, tiba-tiba mati, meninggal dunia, maka mati dia tu dalam hal keadaan Allah dah gugurkan dosanya tadi. Dia mungkin sebelum dia nak meninggal tu dia lama duduk dirawat di hospital atau di rumah sampai seminggu, 2 minggu, tiba-tiba dengar khabar dah meninggal dunia. Alhamdulillah, maknanya sepanjang dia sakit tu Allah nak gugurkan dosa-dosa dia tadi. Jadi dia meninggal dunia tu dalam hal keadaan dosa-dosanya tu dah diampunkan. Jangan kita kenang dosa-dosa yang pernah dilakukan lampau tu. Memanglah dia tu macam-macam pailang ke apa ke, gangster ke apa tu, kita tak payah fikir, ya. Tapi kita tengok hal keadaan innamal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan manusia tu dapat kita lihat pada penghujungnya, penghujung kesudahannya tu. Kalau seseorang tu dalam sepanjang hidup dia tu dia buat amal ahli syurga, tiba-tiba antara masa dia dengan hari mati dia tu lebih kurang lagi sejengkal je, tiba-tiba dia buat amal ahli neraka. Mati dia dalam hal keadaan melakukan amal ahli neraka.
Walaupun sepanjang-panjang hidup dia buat amal ahli syurga, pergi sembahyang, pergi baca Quran, pergi majlis ilmu apa sebagainya, majlis selawat atau apa ke, tapi hujung-hujung akhirnya dengan kata dia pergi ke ni apa kelab disko ke apa ni, majlis LGBT ke apa kita tak tahu, tiba-tiba jalan meninggal dunia. Meninggal dia dalam keadaan tersebut. Ya, tapi kalau kita tahu satu orang ni memang kafir, memang membenci Islam, memusuhi agama, ya, menghina Nabi dan sebagainya, tiba-tiba ya di penghujung akhirnya tu dia pun menerima syahadah, mengucap dua kalimah syahadah, menerima keimanan, ya, beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian meninggal dunia. Ini yang banyak berlaku di negara-negara Eropah. Ya, orang barat dia dah tua-tua baru dah ada kesedaran, Allah bagi hidayah. Habis dosa-dosa yang lampau dia tu, mungkin dia pernah mencaci maki orang Islam ke apa ke, Allah dah padam dah. Ya, mati dia tadi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kira dia sebagai orang beriman. Ya. Macam kita ni orang yang beriman ni, Allah Taala nak hapuskan dosa-dosa tu dengan Allah bagi sakit minggu panjang. Mungkin sakit tu sakit jantung ke, kanser ke, apa-apa sakit lah. Ya, Allah nak duga kita nak menghapuskan, ya, dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya, itu kelebihan bagi orang yang beriman. Kalau dia mati dalam keadaan sakit tadi tu, maknanya dia mati itu dalam hal keadaan telah diampunkan dosa. Kalau dia hidup, dan jika hidup ia, kalau dia sakit lama tiba-tiba kita ingat meninggal dah, tiba-tiba hidup lagi, panjang usia dia. Ya, hari tu dah masuk IJN dah, tiba-tiba keluar hidup lagi, cergas, boleh jalan, jogging semua. Maknanya hidup dia tu dalam hal keadaan Allah dah ampun dosa dia dah. Mana dia dalam keadaan buku baru tu, kita kena ingat, ya. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda, apabila sakit seorang Muslim, di surat Allah baginya akan barang yang terlebih baik barang yang ada ia kerjakan dia pada ketika sihatnya. Jadi kalau seorang tu sakit, ya, macam tadi saya katakan, kalau dia sihat, dia buat amal tu, mungkin akan ada kesalahan-kesalahan kecil, ya, yang dilakukan, ya, macam kita nak pergi ke masjid, ya, kita hari-hari pergi masjid, kadang-kadang kita jumpa member tiba-tiba tengah bawa motor tu melintas pula, ya, tiba-tiba budak kecil ke melata, kita pun Allah celaka, kita pun keluar maki hamun ke apa, dah dosa, kurang pahala pula nak pergi masjid tadi, ya. Tapi dosa kecil lah. Tapi adalah kerosakan, patutnya kita pergi itu dengan tasbih Allahu Akbar, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tapi Allah celaka, itu apa perkataan itu juga, ya, dosa kecil jadi kurang sikit pahala. Tapi kalau kita sakit, tak dapat pergi ke masjid, duduk kat rumah, motor pun tak boleh start, Allah duduk kat rumah je, Allah bagi pahala penuh. Tak ada pula pahala nak maki budak tadi ke pun tak ada, ya. Jadi amalan waktu sakit tu, ya, lagi pahala Allah Ta'ala kurniakan, disuratkan barang yang terlebih baik barang yang ada ia kerjakan dia pada ketika sihatnya, lebih baik pada ketika sihat. Dan gugur dosanya seperti gugur daun kayu pada ketika meluruhnya. Yang Allah akan gugurkan dosa-dosa apabila kita dalam kesakitan. Dan daripada Al-Kazim radhiyallahu anhu berkata ia bahawasanya orang mukmin apabila sakit ia mewahyu Allah Ta'ala kepada malaikat yang sebelah kirinya, jangan kamu surat atas hamba-Ku, yakni akan kejahatan. Yakni malaikat sebelah kiri itu diberi arahan jangan dicatat segala kejahatannya. Sebab apa? Dia hamba-Ku yang mukmin ni sakit, ya. Walaupun dia memang diketahui sebagai orang jahat, ya, ada perkara-perkara kejahatannya, tapi jangan dicatat selama ada ia di dalam habasku, yakni di dalam genggamanku dan ikatanku, dan wahyu ia kepada malaikat yang sebelah kanannya, surat olehmu bagi hamba-Ku akan amalan kebajikan yang ada kamu surat akan dia baginya pada ketika sihatnya. Ini malaikat yang di sebelah kanan diberi arahan untuk catatkan pahala kebajikan sebagaimana pahala yang dilakukan oleh hamba tersebut ketika mana dia sihat, dia dapat melakukan perkara-perkara kebajikan, memberi nasihat kepada manusia, ya, ataupun bersedekah, menolong orang, ya, maka pahala-pahala tu akan dicatatkan sebagaimana
yang diamalkannya waktu dia sihat. Dan daripada Ali Al-Husain radhiyallahu anhuma berkata ia sebaik sakit itu iaitu demam. Demam diri akan tiap-tiap anggota itu bahagiannya daripada bala. Ya. Sebaik sakit itu iaitu demam. Ya, sebaik sakit itu demam. Diberi akan tiap-tiap anggota itu bahagiannya daripada bala dan tiada kebajikan pada orang tiada dibalakan dia. Ini orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih di kalangan hamba-hambanya adalah para nabi. Ya. Jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih selalunya Allah Taala akan uji dengan dugaan bala musibah. Ya. Kalau kita baca kisah-kisah para nabi, sirah para nabi, ya. Maka kita akan ketahui bahawa nabi-nabi ini diuji dengan bala musibah, ujian, dugaan yang berat-berat. Ya, antaranya nabi-nabi ulul azmi. Ya. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup senang lindang dalam rumah, dalam istana ke apa, ada ke? Maknanya kita tak belajar sirah lah tu. Maknanya kalau kita belajar sirah, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Ya. Dalam kita susah payah, kita sendiri pun tak mampu nak hidup dalam hal keadaan tersebut. Ya. Jadi kalau kita diduga dengan kesakitan ke apa ke, hendaklah kita sabar. Ya. Maknanya segala anggota musibah kita tu, anggota yang dihadapi, anggota yang kita sakit tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa-dosa kita. Ini kalau nabi-nabi Allah Taala duga dengan macam-macam penyakit. Ada juga Nabi Ayub, ya, yang diduga dengan sakit. Ya, ada juga nabi yang diduga dengan kaum dia ancam nak bunuh dia. Ada nabi yang dibunuh, yang digergaji, ya, Nabi Zakaria contohnya. Jadi dugaan ke atas nabi-nabi itu lagi berat, lagi bala ke atas mereka itu lagi berat. Ya. Di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala paling kasih, memang Allah akan duga dengan bala musibah yang berat. Selepas nabi-nabi dan rasul-rasul, barulah ke atas orang-orang beriman, itu di kalangan para sahabat. Ya, dugaan yang Allah beri ke atas para sahabat sangat berat. Ya, sebab Allah Taala radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah Taala redha pada mereka. Ya, keredaan Allah Taala itu terlimpah ke atas mereka. Mereka mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan, menerima, ya, kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berjihad dengan diri dan harta mereka untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah redha. Ya. Tapi bukannya Allah redha senang-senang macam tu je. Kalau kita membaca kisah-kisah sahabat, kita akan dapat ketahui betapa sukarnya. Antaranya Hadrat Bilal, yang kita panggil nama dia Bilal sekarang ni untuk azan ni, ya. Hadrat Bilal tu pernah diduga dihempap dengan batu sampai tak boleh nak gerak badan dia tu di tengah padang pasir, ya. Dicemeti lagi. Jadi bagaimana kesusahan yang dihadapi oleh mereka tu, Allah Ta'ala suka. Ya. Allah suka menguji hamba-hambanya yang beriman tu. Jangan kata kamu beriman, sebelum iman kamu diuji. Ya. Begitulah juga selepas sahabat-sahabat, wali-wali Allah, alim ulama, mereka ni diuji dengan dugaan. Ya, macam mana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka ni pernah dipenjarakan. Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah ditangkap, pernah dipenjarakan. Ya. Jadi selepas tu kesusahan yang kita terima sebagai orang beriman ni, kesusahan kita ni, bala kita ni kecil-kecil je sebenarnya. Nak bandingkan dia sakit kepala, pijak duri, sepak tunggui, ya, aksiden kereta, rumah dia kena puting beliung ke apa, ini sikit je, tak ada apa. Ya. Jadi kita sabarlah. Ya. Kalau kita sakit demam ke apa ke, kita anggap ini sebagai kafarah dosa-dosa kita. Allah Ta'ala nak tingkatkan darjat kita. Daripada Ali Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, ia sebaik sakit itu iaitu demam. Diberi akan tiap-tiap anggota itu bahagiannya daripada bala. Ini
pahala diberikan atas bala musibah tu. Kalau lagi besar bala musibah, lagi besar pahalanya. Dan tiada kebajikan pada orang yang tiada dibalakan dia. Jadi kalau orang tu tak pernah ditipu bala, sihat, manjang, okey, steady je, tak ada apa-apa kesusahan langsung. Ini orang sini kita kena hati-hati. Iman dia tu mungkin belum diuji. Ya. Pernah satu ketika, kalau sempat saya ceritalah, 5 minit saya cerita ya. Satu orang sahabiah, ya, dia mendengar daripada Rasulullah SAW bahawa di kalangan hamba-hamba Allah ni yang Allah paling kasih nabi-nabi, dan mereka inilah yang paling Allah Taala uji. Ya, lagi orang beriman tu, lagi Allah kasih, lagi Allah akan uji. Kalau tak diuji, maka iman mereka ni mungkin ada masalah. Ya. Jadi tiada kebajikan pada orang yang tiada dibalakan dia, maksudnya. Jadi dia pun dah menjadi satu curiga dalam diri dia. Dia satu orang sahabiah, ini perempuan. Dia fikir selepas dia kahwin dengan suami dia, tak ada pun masalah pun, semua okey je, tak ada apa-apa kata nak bergaduh ke apa, nak berbalah ke apa, tak ada pun. Apa sah tak ada musibah langsung dalam apa-apa dalam kahwinan aku ni. Jadi dia pun sudah jadi macam cuak atas iman suami dia. Mungkin suami aku ni ada apa-apa masalah, iman ni tak betul ke apa. Jadi dia pun minta cerai dengan suami dia. Kata, abang saya nak minta cerai. Suami dia pun terbingung-bingung, lah apa hal ni tiba-tiba nak minta cerai. Kata, tak ada, saya nak minta cerai. Jom kita bertemu Rasulullah SAW minta cerai. Jadi dalam nak pergi minta cerai tu, tiba-tiba si suami tu tersepak batu, sahabat tu tersepak batu jatuh. Maka si isteri tadi, sahabiah tadi tu, dia tengok suami tu tersepak batu jatuh tu, terus dia pun tolong angkat, kata, bang tak payah kita balik. Terus tak jadi nak minta cerai kepada Rasulullah. Bang jom kita balik. Siapa tak ikut je nak minta cerai, tiba-tiba kau pula suruh balik. Dia kata tak apa, settle dah, tak payah. Jadi sahabat ni pun, dia pun heran, dia pelik lah kan. Jadi dia tanya pada isteri, apa hal ni kamu, ya kamu nak minta cerai, tiba-tiba aku dah tersebat, tunggu kau pula sayang lebih-lebih pula. Dia kata, sebenarnya saya dengar daripada Rasulullah SAW, ya, tak ada kebaikan kalau tak ada ditipu bala. Sepanjang kita kahwin ni, daripada awal ni tak ada pun masalah. Gaduh pun tak ada. Saya rasa macam iman abang ni tak sempurna ni, ada masalah ni, tak ada bala langsung ya. Sakit perut ke apa ke, sakit kepala ke, tak ada ya. Syahid ke apa, dia kena dalam peperangan ke apa, tak ada. Okey je. Jadi tiba-tiba nak pergi tadi tu, abang dah sepak tunggu batu tu, alhamdulillah saya pun rasa ada juga bala Allah Ta'ala tipu kan atas suami aku ni. Maknanya Allah Ta'ala tu masih terima iman dia. Settle, tak payah jumpa Rasulullah SAW ya. Wallahu a'lam. Itu pun saya dengar daripada cerita para masyayikh ulama ya, yang mana ada dinyatakan dalam hadis Nabi SAW ya. Jadi tiada kebajikan pada orang tiada dibalakan dia, maka sekaliannya dengan syarat sabar dan redha. Hendaklah kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, Allah beserta dengan orang yang sabar, dan hendaklah kita redha ya, bahawa ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih tahu apa hikmah dia timpakan kesakitan bala itu atas kita. Allah pun tahu kita ni nak buat amal setahun sepanjang penuh tanpa ada kerosakan tu, dia tahu kita ni memang tak boleh pergi ni. Jadi dia bagi sakit satu hari satu malam, pahala penuh setahun dapat. Tak cukup lagi. Oh, kau 3 tahun buat dosa ya, pergi konsert je manjang. 3 hari demam. 70 tahun je pahala dapat. Allahu Akbar. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ya, kesabaran dan keredaan atas segala dugaan ujian musibah ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kefahaman sedikit sebanyak atas ya, betapa besar kemuliaan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, memberi kita pahala yang besar meskipun dengan amalan yang sedikit, yang sederhana. Khasnya kelebihan tersebut Allah berikan kepada siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana hendaklah kita banyak mensyukuri atas nikmat kebesarannya. Ya, kelebihan-kelebihan ini tak akan diperolehi oleh umat-umat terdahulu ya. Demam pun dapat pahala, bayangkan. Belum pergi qiyamul lail satu malam, demam saja. Jadi tuan nak pilih qiyamul lail satu malam ke ataupun demam satu malam? Ya, kalau qiyamul lail satu malam belum tentu lagi. Kadang-kadang kita riak nak tunjuk kat orang baca kita tilawat sedap ya. Tapi kalau demam relax, riak apa pun tak ada, sabar je, pahala setahun penuh ya.
Jadi wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk kita dapat faham agama Allah Taala yang baik daripada Allah Taala, tidak baik daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa hsyurna fi zumratil awliya. وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.